Oleh kerana kita dalam musim COVID-19 ini, Allah uji kita dapati ada di kalangan kita yang terpaksa bertugas untuk membantu ataupun untuk menyelamatkan mereka yang terkena COVID. Kumpulan barisan hadapan, frontliners yang duduk di hospital, yang menghadapi pesakit, berurusan, bagi ubat, cek, test mereka ni kerana wabak ni sangat bahaya, jadi mereka terpaksa memakai PPE ataupun personal protective equipment, yang mana bila mereka pakai, mereka tutup semua tubuh mereka dan mereka tak ada ruang. Kadang mereka pakai tu lama, sampai kadang-kadang 4-5 jam mereka pakai, dan waktu solat masuk. Jadi mereka telah hantar kepada saya untuk tanya bagaimana keadaan mereka ni. Nak ambil wudu tak boleh. Saya cuba confirmkan dengan yang berbahagia, Datuk Dr. Nur Hisham sebagai Ketua Pengarah Kesihatan kita, tentang macam mana kalau mereka ambil sapu air di atas balut pakaian mereka. Dia kata tak boleh sapu, kerana ia akan menyebabkan mereka basah, kemudian berurusan dan mari kesan-kesan yang lain. Artinya mereka tak boleh berwudu, mereka juga tak boleh tayamum. Jadi keadaan mereka ni macam mana? Mereka nak solat, itu Masya Allah satu tanda yang baik perkembangan Islam kita pada zaman umat Islam di Malaysia ini, di mana orang Islam ada kesedaran masalah solat. Ramai orang walau macam mana pun kita tengok solat, kadang-kadang saya ingat kita kena berfikiran positif. Dan tengok orang perempuan, kadang-kadang tengok mungkin dia tak pakai tudung, dia satu sudut dia mungkin ada sedikit mungkin di situ kurang kemas sedikit, tetapi dalam masa yang sama kita tengok dia berhenti, dia solat, dia jaga solat dia. Mudah-mudahan Allah itu luas rahmatnya. Jadi mudah-mudahan rahmat Allah ni wasi'at kulli syai', merangkumi segala-galanya. Kita doa yang terbaik untuk diri kita dan untuk mereka juga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan untuk semua. Tak apa, balik pada solat tadi. Jadi apabila mereka pakai begitu, jadi mereka nak solat tak boleh, nak berwuduk tak boleh, nak tayamum tak boleh. Kerana kita tahu seseorang yang tak boleh berwuduk, dia ganti dengan tayamum. Sekarang wuduk pun tak boleh, tayamum pun tak boleh. Apa nak dia buat? Okey, bab ini dinamakan oleh para fuqaha bab faqidut tahurain ataupun adimut tahurain, iaitu orang yang tidak dapat melakukan dua penyucian. Satu ialah penyucian sama ada penyucian secara berwudu, bersuci secara berwudu, ataupun bertayamum. Air pun tak boleh guna, debu pun tak boleh guna. Bab ini disebut oleh para ulama sejak dahulu, kerana ada orang memang macam tu keadaan, umpamanya orang yang kecederaan di anggota wudu, terbakar umpamanya, dia boleh bergerak, nak ambil wudu tak boleh, debu pun tak boleh kena. Macam mana dia nak buat? Dia dalam keadaan seperti ini. Ataupun orang yang terkurung dalam satu tempat yang tak ada debu, tak ada air umpamanya. Ataupun manusia yang duduk dalam satu keadaan macam kes orang yang pakai PPE ni, bagaimana mereka nak menghadapi keadaan yang seperti ini? Para ulama, oleh kerana tidak ada satu hadis yang jelas direct lah masalah ni, ada pun kesimpulan dan istinbat yang diambil daripada berbagai hadis, maka menyebabkan para ulama berbeza pendapat dalam hal ini. Sekurang-kurangnya ada 4 pendapat yang selalu disebut dalam kitab fiqh. Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Imam Bukhari, Ibn Hajar Fathul Bari, bagi orang yang mengaji agama, dia tahu kitab syarah yang terkenal oleh imam yang sangat besar, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, yang meninggal pada tahun 852 Hijrah.
di mana beliau telah menyebut kira di bawah bab tentang hadis tentang turunnya ayat tayamum itu, dia kata sampai 5 pendapat sekurang-kurangnya berhubung dengan masalah ni. Jadi ada 5 pendapat. Jadi saya nak sebut pendapat-pendapat ni. Ada artikel yang saya keluarkan, alhamdulillah saya keluarkan tadi, dan ramai saya tengok yang share, ramai yang telah forward kepada banyak pihak. Saya mohonlah kepada yang membaca artikel itu supaya mendoakan keampunan Allah untuk saya. Tak apa, balik kita pada perbincangan. Ada 5 pendapat, 4 yang masyhur, cuma saya nak sebut pendapat-pendapat ni secara sambil lalu. Kemudian kita akan tengok bagaimanakah untuk kita amalkannya bila kita berada dalam keadaan demikian. Bukan masa musim Covid je, mungkin keadaan lain nanti satu hari kita duduk dalam keadaan tak mampu berwuduk, tak mampu tayamum, boleh manfaatkan pandangan-pandangan ini. Pendapat yang pertama ialah pendapat menyatakan orang yang faqidut tahurain, yang tak mampu berwuduk dan tayamum, apa yang perlu dia buat ialah dia hendaklah salat dalam keadaan tersebut, dalam keadaan tanpa wuduk, tanpa tayamum, dan dia tidak perlu qada. Yakni dia salat, katakanlah dia salat zuhur ataupun salat subuh ke tanpa wuduk, tanpa tayamum kerana tak mampu. Kemudian habis dah waktu subuh, katakanlah besok dia dapat balik air ke, ataupun dia boleh guna air balik ke, boleh tayamum balik ke, dia tidak perlu qada. Siapa yang memberikan pendapat ini adalah pendapat Al-Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ada beberapa pendapat. Sebelum saya nak pergi, saya nak bagi maklumkan pada tuan-tuan, pada pendengar, imam-imam ni dinukilkan pada mereka kadang-kadang dalam satu bab tu banyak pendapat mereka. Anak murid ni nakal macam ni, anak murid ni nakal macam ni. Nak kata salah pun, mungkin mereka melihat pada keadaan-keadaan tertentu, kadang-kadang pandangan mereka berubah, kadang-kadang ada keadaan konteks tertentu. Tapi itulah nukilan-nukilan yang dibuat. Nukilan ini dikatakan inilah pendapat Imam Malik bin Anas, iaitu Imam Malik bin Anas ialah imam dalam mazhab Malik, dan dia juga merupakan guru Al-Imam Syafi'i yang meninggal pada tahun 179 Hijrah. Dan inilah pendapat juga ialah pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal pun ada 2 pendapat dalam masalah ni. Tapi inilah pendapat yang sering dinukilkan daripada Imam Ahmad, yang Imam Ahmad adalah merupakan anak murid dan juga guru kepada Imam Syafi'i dalam satu masa. Imam Syafi'i ada ambil riwayat hadis padanya, dia mengambil fiqh daripada Imam Syafi'i, mengambil fiqh daripada Imam Syafi'i. Dia meninggal pada tahun 241 Hijrah. Ini pendapat Imam. Dan juga Imam Al-Muzani, iaitu Ismail bin Yahya Al-Muzani. Ismail bin Yahya Al-Muzani adalah murid rapat Al-Imam Syafi'i. Daripada dia banyak menukilkan kalam-kalam Imam Syafi'i. Ada anak murid lagi besar Imam Syafi'i lagi, iaitu Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ar-Rabi' bin Sulaiman ni nak murid Imam Syafi'i yang besar. Dialah yang meriwayatkan kitab Al-Um daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi Al-Muzani adalah anak murid Imam Syafi'i, dan Muzani dia juga berpendapat kalau dah semayang dalam keadaan tak ada uduk, tak ada tayamum tadi, tak perlu qada. Dia kata seseorang apabila cuba buat dalam keadaan yang terbaik yang dia boleh ketika itu, walaupun telah ada berlaku kecacatan kepada syarat itu, iaitu syarat solat mesti ada wudu, tapi dia dah terbuat terbaik, dia tak mampu, dia telah buat, maka cukuplah. Itu pendapat dia. Ini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Dia nukilkan pernyataan Al-Muzani ini. Dan juga kaul qadim Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia ada kaul jadid, kaul qadim. Kaul qadim yang sahihnya dia bermula sejak dia di Mekah, kemudian dia di Baghdad. Kemudian apabila dia pergi ke Mesir, dia mengubah sebahagian pandangan-pandangannya. Ada perbincangan kitab dia Al-Hujjah, kitab tu tidak muncul, mungkin hilang dan seumpamanya. Tapi kitab dia yang akhir adalah kitab yang dalam qaul yang baru. Tetapi apabila dia di Mesir, dia mengubah pandangan-pandangannya
Sebab dia ubah pandangan tu banyaklah, kadang-kadang kerana dia tengok keadaan yang baru, situasi yang baru, ijtihad yang baru. Tapi dalam ulama pula bincang, nak ambil qaul qadim, qaul jadid, majoriti kata qaul qadim tak ambil lah mazhab. Tapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan jika qaul qadim itu kuat, ada sandaran yang kuat, tak bercanggah dengan Quran dan Sunnah, ada sandarannya, boleh diambil. Kata Imam Syafi'i, kata Imam An-Nawawi. Tak apa. Qaul qadim, Imam Syafi'i kata siapa yang dah semayang dalam keadaan tak ada wuduk dan tak tayamum dalam kerana keadaan itu, dia salat dan dia tidak perlu untuk qada. Inilah pendapat ni banyak ulama-ulama yang Ibn Munzir An-Naisaburi, alim besar, meninggal tahun 319, juga dia juga menyokong pendapat ini. Of course Al-Imam Ibn Taymiyah menyokong pendapat ini, juga Muhammad Saleh Ibn Utsaimin menyokong pendapat ini. Jadi ini satu pendapat. Pendapat yang kedua ialah pendapat yang menyatakan dia semayang dalam keadaan, dia salat dalam keadaan tak ada wudu, tak ada tayamum, tetapi dia wajib qada. Ini adalah pendapat, juga pendapat ini diriwayatkan daripada Imam Syafi'i. Ini qaul jadid Imam Syafi'i, qaul baru, pendapat baru Imam Syafi'i. Dan ini juga adalah salah satu daripada pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad ada pendapat tadi, kalau salah satu pendapat juga dinukilkan demikian. Juga salah satu daripada pendapat Imam Malik. Jadi semayang qada, maksudnya kalau dia semayang zuhur dalam keadaan tadi dia pakai PPE tadi, kemudian dia semayang zuhur dalam keadaan demikian, dia panggil li hurmatil waqt, untuk menghormati waktu, kemudian habis daripada selesai dia buat kerja ni, malam ni kah bila dia ada masa, dia kena qada balik zuhur tu. Ini pendapat yang kedua. Kita sebut dulu pendapat. Pendapat yang ketiga ialah pendapat yang menyatakan bahawasanya tidak wajib salat tapi wajib qada. Orang yang duduk dalam keadaan tak ada tayamum, dia kerana tak mampu tadi, salat tak wajib masa tu. Ya, nanti bila dia mampu, dia wajib qada. Siapa bagi pendapat ni? Pendapat ini ialah pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Dan juga pendapat ini dinukilkan daripada Al-Imam Al-Auza'i. Al-Auza'i ini imam alim besar, imam Ahlu Syam. Dulu di Andalus umpamanya, sebelum muncul mazhab Malik, Al-Auza'i menguasai di sana. Al-Auza'i memberi pendapat ni. Dan juga Sufyan Ats-Tsauri berpendapat ni. Alasan mereka kerana dia pakai keumuman hadis. Dia sandar pendapat. Semua imam sandar pendapat. Dia lihat dari angle ni, kau ni lihat dari angle ni, iaitu la salata la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Allah Taala tak terima semayang tanpa ada penyucian. Jadi dia kata tak terima kalau semayang pun. Sebab tu tunggu. Ini pendapat apa? Yang ketiga. Pendapat yang keempat, ni pendapat ni agak lain sikit lah. Dia kata tak perlu solat dan tak perlu qada. Ni juga salah satu pendapat dari Imam Malik. Dan pendapat ni disokong oleh ahli-ahli mazhab Az-Zahiri. Mazhab Zahiri. Zahiri ni lah mazhab literalis, yang dia salah satu mazhab Islam. Daud Az-Zahiri, juga Ibn Hazmin Az-Zahiri. Ini pendapat, artinya kalau ada orang bagi pendapat macam tu lah, orang dalam keadaan tu tak wajib semayang kan, tak wajib qada, kita taklah kata pendapat tu sesat, murtad, tak boleh kata. Itu ada pendapat tu, walaupun pendapat tu agak syaz, agak lemah, tapi ada yang bagi pendapat macam tu. Pendapat yang kelima, saya tak jumpa sendiri cek, tapi Ibn Hajar sebut. Dia kata Nawawi sebut pendapat ni, bukan Nawawi sebut setuju, sebut pendapat ni, senaraikan pendapat tu, iaitu dia tak digalakkan salat tapi wajib qada. Maksud kalau semayang bagus, tapi kalau tak semayang dapat pahala, tapi tak wajib, tapi qada wajib. Dia kata An-Nawawi sebut dalam Al-Majmu'. Saya cek tengok, mungkin saya terlepas ke apa, cek saya tak nampak kat mana Nawawi sebut hal itu. Saya baca tengok, mungkin saya terlepas, tapi
Ibn Hajar kata Nawawi sebut, tapi saya tidak nampak, tapi tak apalah, saya senaraikan kerana dia kata. Ada lagi pendapat disebut sebahagian sampai 6 dapat, tapi saya sebut yang saya sebut yang senarai yang 5 ni. Daripada 5 ni, pendapat yang menjadi popular dan amalan di kalangan Islam 2. Satu ialah pendapat solat dalam keadaan tanpa wuduk dan tayamum dan tak perlu qada. Satu lagi, solat dalam keadaan tak wuduk dan tayamum wajib qada. Jadi 2 ni merupakan pendapat yang diamalkan banyak di kalangan orang Islam. Saya dengan kadar semakkan, bacaan, melihat qaul-qaul ulama, mendapati saya bersetuju, ini tarjih para ulama, bahawasanya pendapat yang pertama itu yang paling kuat, iaitu di mana satu orang apabila tak mampu berwuduk, tak mampu tayamum, dia solat dalam keadaan demikian, dia tak wajib qada. Antara alasan yang dipakai dalam masalah ini ialah hadis yang menceritakan, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang menceritakan bagaimana Nabi SAW telah perintahkan sahabat Aisyah, dia hilang rantai dah, cari rantai Aisyah. Akhirnya sampai mereka telah solat, masa tu tak turun lagi ayat tayamum, tak ada wuduk, mereka solat tanpa wuduk. Kemudian turun ayat tayamum, baru mereka tahu bahawasanya bila tak ada wuduk kena tayamum. Tapi semasa mereka solat, mereka tak wuduk dan mereka tak tayamum kerana ayat tayamum belum turun. Dan Nabi SAW tidak pun menyuruh mereka mengulangi salat mereka, kerana mereka tak patutnya mereka solat tanpa wuduk dan tayamum. Kalau ikut kaedahnya kena ulanglah. Kalau ikut kaedah yang menyatakan kena ulang, mesti kena ulanglah. Tapi Nabi tak kata pun kena ulang. Ini menjadi alasan kepada golongan yang memegang pendapat ini. Sehingga kan Al-Imam Al-Bukhari, walaupun dia tak sebut, tapi kita tengok cara dia tabwib, dia panggil tarjamah, cara dia letakkan tajuk di dalam sahih dia tu, dia letak tajuk bab idza lam yajid ma'an wala turaban, bab apabila tidak ada air dan tanah. Dia letak tajuk tu dia sebagai tajuk kepada hadis tentang turunnya ayat tayamum. Seolah-olah maksud dia, bila tak ada hadis itu menceritakan orang yang tak ada air, tak solat tanpa air, tapi dia masukkan sekali tanpa tanah, kerana masa tu tak turun lagi ayat tayamum. Seolah isyarat macam dia menyokong pendapat ni. Okey. Kenapa saya rasa pendapat ni kuat dan ramai ulama-ulama lah yang saya tengok mereka, saya menyokong pendapat mereka lah, kerana mereka lah jago dalam hal ni, iaitu kerana sifat Islam itu yang mana Allah mau memudahkan kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mau kepada kamu mudah dan Allah tak mau kepada kamu payah. Kalau satu orang pekerja, petugas yang kita yang pakai PPE ni, kalau dia siang bertugas berjam-jam, penatnya sekarang, malam pula nak kena qada semayang tu, tadi dah semayang dah, lepas tu nak kena qada pula. Ini tentulah satu yang masyaqqah, satu bebanan pada mereka. Dan wallahu ta'ala alam, mungkin yang lebih selaras ialah dengan kita melihat kepada apa yang diberi pendapat golongan yang pertama ni. Okey. Cuma saya nak sebut sikit tentang tayamum ni. Kalau kita tengok ayat tayamum ni, Allah Subhanahu wa taala kata tentang sampai kata dalam surah ayat tayamum ni, dalam surah An-Nisa ayat 43, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum.
Apabila kamu tak ada air, maka kamu tayamum dengan sa'id yang baik, dengan debu, dengan permukaan yang baik. Kita dah bincang tu. Dan kamu sapu muka kamu dan tangan kamu. Dalam wuduk tu dia kata ilal marafiq, tangan sampai ke siku. Dalam tayamum dia tak kata sampai ke siku, tangan saja. Sebab itu maka dalam keadaan susah kadang-kadang sekarang ni, kalau siapa yang boleh bertayamum apa, dia tak payah bebankan. Qaul ulama-ulama dalam mazhab, dalam banyak mazhab ini membantu kita, iaitu dia sapu muka dia, kemudian tangan dia. Kadang-kadang kita macam ada kesukaran sedikit, banyak sangat kita punya prosedur tu lebih daripada apa yang disebut. Tepuk debu di sini, lepas tu nak pergi ubah tepuk di sana, debu yang musta'mal, tak musta'mal. Jadi pandangan-pandangan yang agak ketat itu mungkin kita boleh pilih pandangan yang fuqaha-fuqaha yang lebih longgar dalam hal itu. Kerana ini pandangan para sarjana. Dia tapu muka dia dan kemudian tangan dia cukup, sampai tidak perlu sampai ke sini. Walaupun ada qaul dalam hal itu, tapi memadai kita memakai pendapat yang lebih mempunyai, lebih boleh ditarjihkan sebagai pendapat yang lebih kuat dalam hal itu.